Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang. Video ini akan menerangkan tentang penerokaan nilai ilmu bagi subjek yang dipilih bersama iaitu subjek biologi. Kumpulan ini terdiri daripada 5 orang mahasiswa iaitu Mustika Imanina binti Simudin, Elias Hishamuddin, Nurul Syafiah binti Mat Yusof, Siti Aisyah binti Muhammad Zaidi, Nur Fatimah Al-Zahra binti Muhammad Nafiah dan terakhir sekali Muhammad Fikri bin Mat Yusof. Mahasiswa atau pelajar di negara kita sering disogokkan dengan perspektif dan spekulasi yang mengatakan bahawa subjek sains merupakan subjek yang amat susah difahami. Di antaranya, subjek biologi juga merupakan salah satu subjek sains tulen yang paling digeruni oleh para penuntut, tidak kiralah di peringkat sekolah menengah ataupun institusi pengajian tinggi. Acap kali kita mendengar kebanyakan pelajar mengeluh tentang subjek sains yang sukar untuk difahami dan menakutkan, terutamanya sains asas seperti fizik, kimia dan biologi. Malah ada juga yang berpendapat subjek itu membosankan. Namun begitu, kepentingan subjek sains ini tidak perlu dipertikaikan lagi. Hal ini kerana pada zaman milenium kini, ilmu-ilmu sains yang digeruni itu telah menjadi satu komoditi yang tidak ternilai dan sesiapa yang menguasai subjek ini mampu menguasai dunia. Hal yang demikian menjelaskan mengapa subjek biologi ini dipilih sebagai subjek yang diperbincangkan di dalam tugasan penerokaan nilai ilmu ini. Ianya juga kerana kebanyakan kursus yang diambil oleh mahasiswa di dalam Fakulti Sains Bumi Universiti Malaysia Kelantan melibatkan subjek biologi. Seperti yang sedia maklum, biologi merupakan kajian tentang kehidupan yang digabungkan daripada perkataan bios dan logos. Bios yang membawa maksud kehidupan, manakala logos bermaksud kajian atau ilmu. Perkataan ini diserap daripada bahasa Yunani. Terdapat pelbagai bidang meluas di bawah skop biologi yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Antaranya ialah bioteknologi, perubatan, biokimia, anatomi, genetik, fisiologi, mikrobiologi dan pelbagai lagi. Penyelidikan biologi merupakan aspek yang sangat penting di dalam biologi dan telah membawa banyak manfaat kepada kehidupan kita serta persekitaran, seperti memahami dengan lebih baik bagaimana badan berfungsi serta mengetahui cara merawat penyakit. Selain itu, pentingnya kita untuk membincangkan tentang subjek biologi ini kerana ianya dapat mengajar kita mengenal struktur dan fungsi benda hidup atau organisma yang wujud di alam ini dan juga menunjukkan kepada kita mengenai interaksi organisma-organisma ini di antara satu sama lain dan interaksi organisma dengan persekitarannya. Jelaslah bahawa matlamat subjek biologi ini yang berusaha untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran sains teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni merupakan antara faktor yang penting mengapa subjek ini sesuai dibincangkan di dalam tugasan penerokaan nilai ilmu ini. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syafiah binti Mat Yusof dan nombor matrik saya ialah E20A0471. Saya akan membentangkan tentang data dan kandungan terhadap tinjauan masyarakat terhadap subjek biologi asas di Universiti Malaysia Kelantan. Kaedah tinjauan kami menggunakan platform Google Forms dan tinjauan tersebut dibuka selama 4 hari dan kami menerima seramai 32 orang responden dan maklumat umum yang kami lampirkan di dalam kaji sidik tersebut ialah jantina, umur, pekerjaan, status dan taraf pendidikan. Data umum responden kami yang pertama ialah jantina. Majoriti responden kami ialah perempuan yang berjumlah 22 orang iaitu 68.8%, manakala golongan minoriti pula ialah lelaki yang berjumlah 10 orang sahaja iaitu 31.3%. Data umum responden kami yang kedua ialah umur.
Julat umur responden kami adalah di antara 19 tahun sehingga 50 tahun. Jumlah tertinggi ialah 62.6%, iaitu responden yang berumur 21 tahun seramai 20 orang. Jumlah kedua tertinggi ialah 12.5%, iaitu responden yang berumur 20 tahun dan 22 tahun, iaitu seramai 4 orang responden pada setiap umur tersebut. Jumlah terendah ialah 3.1%, iaitu responden yang berumur 19 tahun, 24 tahun, 47 tahun dan 50 tahun. Hanya satu orang responden pada setiap umur tersebut. Data umum responden yang ketiga ialah pekerjaan. Majoriti responden merupakan pelajar, iaitu 84.4%, seramai 27 orang, manakala golongan yang bekerja ialah 15.5%, iaitu seramai 5 orang sahaja. Data umum responden yang keempat ialah status. Majoriti responden ialah bujang, iaitu 90.6%, seramai 29 orang, manakala golongan yang berkahwin sebanyak 9.4%, iaitu 3 orang sahaja. Bagi data umum responden yang terakhir ialah taraf pendidikan. Taraf pendidikan responden terdiri daripada latar belakang yang berbeza, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia, SPM, Asasi, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia, STPM, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Kepentingan subjek biologi asas yang dikemukakan oleh responden terdiri daripada dua bahagian. Pada bahagian pertama ialah sebanyak 87.5%, iaitu 28 orang responden bersetuju bahawa subjek ini merupakan subjek yang penting yang perlu dipelajari oleh mahasiswa, manakala 12.5%, iaitu 4 orang tidak bersetuju bahawa subjek ini penting untuk dipelajari. Pada bahagian kedua, iaitu kami lampirkan soalan yang ke-12 dan soalan tersebut merupakan soalan terbuka dan kami bertanyakan pendapat responden apakah kepentingan mempelajari subjek biologi. Antara jawapan yang diberikan oleh responden ialah dapat mengetahui bagaimana sistem badan berfungsi jika terkena wabak penyakit. Responden berjaya mengaitkan ilmu biologi dan kajian dengan penemuan vaksin COVID-19 yang mampu untuk mengurangkan kadar peratusan kebolehjangkitan oleh wabak tersebut. Dan yang kedua ialah mereka dapat memahami konsep alam kehidupan dan kehidupan manusia. Dan yang ketiga ialah mereka mengaitkan bahawa ilmu biologi dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahagian terakhir ialah pandangan masyarakat luar, iaitu responden terhadap subjek biologi asas. Peratusan mereka yang bersetuju bahawa subjek ini membantu dalam permohonan kerja ialah 84.4%, iaitu seramai 27 orang, manakala golongan yang tidak bersetuju sebanyak 15.6%, iaitu seramai 5 orang sahaja. Assalamualaikum and hi, nama saya Nur Fatimah. Saya akan membentangkan tentang responden yang telah kita terima melalui Google Form sambungan. Soalan yang ke-6 kita orang tanya adalah mengenai adakah anda mengetahui apa itu biologi. Kita orang daripada 30 responses itu kita orang dapat ya sebagai majoriti dan tidak sebagai minoriti. Terusnya soalan ke-7, adakah anda pernah mempelajari subjek biologi? Majoriti masih berpihak kepada ya dengan peratusan 87.5 dan tidak dengan 12.5%. Terusnya soalan ke-8 kita orang tanya tentang adakah subjek biologi merupakan subjek yang sukar untuk difahami. Dan responden ni kita perhatikan dia macam hampir kepada separuh, tapi masih kepada tidak. Ramai yang merasakan bahawa subjek biologi ini subjek yang senang untuk difahami. Terusnya tahap pengetahuan responden mengenai subjek biologi dan pandangan daripada ahli kumpulan kami. Tahap pengetahuan responden mengenai subjek biologi. 9 daripada 30 responden yang menjawab soalan itu dengan pernafasan. Dari manusia merupakan konsep mudah dalam biologi yang diketahui oleh masyarakat luar.
8 daripada mereka pula mengisi rang jawapan dengan tahap pengetahuan yang hampir sama, iaitu mengenai tahap kesihatan diri dalam menjalani gaya hidup sihat seperti mencuba untuk makan makanan berkhasiat setiap hari untuk memastikan kesihatan badan terjamin dan menjaga pemakanan seimbang. Mereka juga sependapat dalam melakukan aktiviti sihat seperti senaman merupakan usaha dalam menjaga kesihatan diri. Terusnya, pandangan daripada ahli kumpulan kami. Aisyah mengatakan bahawa ilmu biologi amat penting untuk dipelajari oleh para mahasiswa kerana ia dapat mengajar mereka tentang kejadian yang berlaku. Fatimah dan Syafiah mengatakan tidak bersetuju. Para mahasiswa berada di aliran yang berbeza sejak daripada zaman sekolah menengah. Jika Fikri pula merasakan kedua-dua pandangan adalah betul dan tidak ada yang salah. Oleh itu, kami satu kumpulan bersetuju bahawa subjek biologi merupakan subjek yang perlu diambil oleh para mahasiswa, namun hanya biologi asas. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan atau perubahan yang boleh dilakukan untuk menekankan penggunaan subjek biologi. Terdapat sebanyak 10 responden menyatakan bahawa subjek biologi ini perlu diajarkan kepada para pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana subjek ini merupakan salah satu subjek yang sangat penting dan berkait rapat dengan kehidupan harian kita. Banyak perkara yang dapat dikaitkan dengan subjek biologi ini seperti alam semula jadi, kesihatan tubuh badan, fenomena alam serta proses-proses yang berlaku yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Selain daripada itu, terdapat 9 responden yang mencadangkan untuk menjadikan subjek biologi ini subjek yang lebih menarik untuk dipelajari. Sebagai contoh, mempunyai makmal biologi yang lebih lengkap dengan model-model untuk dipaparkan kepada pelajar, memberi penerangan secara video atau animasi semasa pembelajaran berlangsung, menambahkan aktiviti di luar kelas. Pihak-pihak yang tertentu boleh menyiarkan video-video pendek yang menarik tentang biologi di media sosial seperti TikTok, Twitter dan Instagram, serta memberi penekanan dan memperbanyak kepada amali dan pemerhatian berbanding teori. Di samping itu, terdapat juga responden yang berpendapat bahawa subjek biologi ini perlu dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk memudahkan para pelajar untuk mempelajarinya. Hal ini demikian kerana tidak semua para pelajar mempunyai kemahiran yang tinggi dalam subjek ini semasa menjawab peperiksaan kelak. Selain daripada itu, pelbagai aktiviti menarik, perkongsian dan seminar boleh diadakan oleh pihak tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberi ilmu dan pendedahan kepada kanak-kanak atau pelajar walaupun mereka tidak mengambil subjek biologi dalam pelajaran mereka. Dalam masa yang sama, kami juga bersetuju dengan segala cadangan yang diutarakan oleh responden. Hal ini dikatakan demikian kerana sebagai seorang pelajar, subjek biologi ini adalah subjek yang sangat penting dan juga perlu diterapkan dalam pelajaran sejak dari bangku sekolah. Hal ini dapat memudahkan pelajar jika mereka menyambung pelajaran di peringkat universiti. Fasiliti dan kemudahan di dalam makmal juga perlu dititik berat supaya segala aktiviti dan amali semasa pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Cara pengajaran juga boleh ditambah baik oleh tenaga pengajar untuk menarik minat dan perhatian kanak-kanak dan remaja untuk mempelajari subjek ini dan juga semasa di dalam waktu pengajaran berlangsung. Seterusnya, ini ialah minit mesyuarat yang telah kumpulan kami lakukan untuk menjalankan tinjauan tentang subjek biologi ini. Kesimpulan ini dirumuskan daripada maklumat yang dikutip daripada platform Google Form yang disebarkan menggunakan beberapa aplikasi sosial media. Responden yang menjawab Google Form ini meliputi segenap umur di Malaysia. Responden memberitahu yang mereka sudah pun mengetahui apa itu biologi secara ringkas. Mereka mengatakan mereka pernah mempelajari subjek biologi ketika di bangku sekolah menengah maupun ketika di IPT. Mereka juga mengatakan bahawa biologi adalah subjek yang mudah difahami kerana berkait dengan kehidupan seharian mereka. Responden juga mempunyai kata sepakat menyatakan subjek biologi adalah subjek yang wajar dipelajari oleh mahasiswa kerana subjek ini berkait rapat dengan kesihatan dan persekitaran. Responden juga bersetuju bahawa subjek biologi penting dalam permohonan kerja. Majoriti responden memberikan cadangan untuk menambah baik dan menekankan betapa pentingnya subjek biologi ini kepada masyarakat. Antaranya ialah mengubah cara pembelajaran ke arah yang lebih menarik. Dan akhir sekali, masyarakat pada pasca modernisasi ini
amat menitik beratkan subjek biologi dalam kehidupan mereka.